Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sesi pembelajaran kita, dan insya-Allah pada hari ini khusus kepada pelajar tahun 5 pelajaran ibadah berdasarkan kepada buku teks Kafa pelajaran ibadah tahun 5 insya-Allah. Dan kita akan berbincang, cuba memahami, baca dan fahami tentang apa itu solat jenazah. Apa itu solat jenazah? Baik, para pelajar boleh membuka buku teks Kafa tahun 5, muka surat 34. Muka surat 34, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, pengertian apa yang dimaksudkan dengan solat jenazah. Baik, daripada dialog ataupun perbualan antara atuk dengan cucu tersebut, dinyatakan serba sedikit tentang apa itu solat jenazah. Solat jenazah tiada rokok atau sujud. Tak ada rokok, tak ada sujud. Bahkan solat jenazah memiliki 4 takbir. Dia memiliki 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Itu solat jenazah. Baik, kenapa kita perlu kepada solat jenazah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Semua manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Islam mengajarkan umatnya menyegerakan pengurusan jenazah. Solat jenazah adalah solat yang ditunaikan untuk menghormati jenazah dan memohon doa keampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah yang telah meninggal dunia. Itu tujuannya. Kenapa kita perlu kepada pelaksanaan solat jenazah? Kerana kita nak menghormati orang yang mati tersebut, untuk kita berdoa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran yang ada dalam Islam. Sehingga seseorang yang mati itu pun masih lagi perlu dihormati. Maknanya menjadi kewajipan kepada kita, yang hidup ini, di atas hukum disebut hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Mana mau tidak mau mesti ada orang yang menyelesaikannya. Bila seseorang itu meninggal dunia bagi orang Islam. Bila seseorang orang Islam yang meninggal dunia itu perlu diselesaikan dengan 4 perkara. Yang pertama, dimandikan dia. Yang kedua, dikafankannya. Yang ketiga, disembahyangkannya. Dan yang keempat, dikebumikannya, ditanam. Itulah tugas orang yang hidup. Bila mendapati jiran tetangganya atau masyarakatnya ada yang meninggal dunia, dia perlu melaksanakan 4 perkara tersebut yang disebut sebagai satu kewajipan fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dalam solat untuk melaksanakan solat jenazah ini, fardu kifayah sekurang-kurangnya seorang. Sekurang-kurangnya seorang sudah memadai untuk jenazah itu disemayangkan. Dah tak ada orang dah di kampung tu. Yang adanya seorang je. Dialah tukang semayangnya. Fardu kifayah. Kalau tidak, berdosa. Suruh seluruh ahli qaryah tersebut kerana tidak menyembayangkan jenazah tersebut.
Kalau tak ada dah orang lelaki, orang perempuan pun boleh. Orang perempuan kena sekurang-kurangnya 3 orang. 3 orang untuk menyelesaikan fardu kifayah. Baik. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila mana seseorang Islam meninggal dunia, menjadi kewajipan kepada orang yang hidup untuk menyelesaikan 4 urusan ini. Pertama, mesti dimandikan jenazah tersebut. Kedua, mesti dikafankan sekurang-kurangnya dengan sehelai kain. Sekurang-kurangnya, kalau dah tak ada pakaian dah, sehelai kain. Sebaik-baiknya 3 helai, 3 lapis pakaian bagi lelaki dan 5 lapis pakaian bagi perempuan. Kain kafan untuk dibaluti bagi jenazah tersebut. Dan yang ketiganya perlu disembahyangkan. Yang saya kata tadi, sekurang-kurangnya seorang sudah memadai untuk menyelesaikan hukum fardu kifayah ini. Dan yang keempatnya, mestilah ditanam. Tak boleh campur buang gitu je. Jenazah orang Islam mesti ditanam. Baik, itu tugas bagi orang yang hidup. Yang mati tak tahu apa. Yang mati tak tahu apa, yang hidup dia perlu. Sebab itu, kita perlu sekurang-kurangnya kita diberi tugas masing-masing. Tugas masing-masing dalam menyelesaikan urusan jenazah ni. Sama ada kita berkemampuan dalam soal untuk memandikan jenazah, kita buat. Kalau kita mampu untuk mengkafankan jenazah, kita pandai dalam soal untuk mengkafankan jenazah macam mana, kita buat. Ataupun kedua-duanya kita tak buat, sekurang-kurangnya kita solatlah untuk jenazah tersebut. Sebab itu kita perlu belajar bagaimana untuk melaksanakan ibadah solat jenazah ini. Baik, para pelajar boleh melihat muka surat 35, buku kafa ibadah tahun 5, pada muka surat 35, pelajaran yang kedua, rukun solat jenazah. Baik, rukun solat jenazah ni dia ada, sini dalam kitab ni dia sebut ada 7. Ada 7. Rukun solat jenazah ada 7. Baik, yang pertama, berdiri tegak bagi yang berkuasa. Maksud berdiri tegak ini mana berdiri menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Nanti kita akan berjumpa di hadapan nanti perkara-perkara sunat. Untuk solat jenazah ini, yang menjadi rukun yang pertama istilah berdiri. Maknanya seperti mana kita solat fardu juga, kita mampu berdiri, kita berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Baik, maknanya berdiri menghadap ke arah kiblat. Dengan maksud mayat ataupun jenazah yang kita nak semayangkan itu di hadapan kita. Baik, yang kedua, niat mendirikan solat jenazah. Itu rukun yang kedua, niat. Ada niat. Seperti mana amalan-amalan yang lain, dia ada niat. Innama a'malu bin niat. Tiap-tiap amal itu mesti dimulakan dengan niat. Dan insya-Allah kita akan belajar satu persatu ni. Apa yang perlu kita lafazkan niatnya. Kerana ada banyak tempat perbezaan antara mayat lelaki, jenazah lelaki dengan jenazah perempuan. Jenazah kanak-kanak lain lafaznya. Jadi insya-Allah kita akan belajar ke depan lafaz. Cuma kita nak sebut secara umum di sini tentang rukun-rukun solat jenazah tersebut. Yang kedua, niat mendirikan solat jenazah. Niat ni maksudnya di dalam hati. Yang kita dah sebut usalli itu lafaz niat. Sunat untuk kita melafazkannya. Niat ialah gerak hati. Baik, yang ketiga, dia sebut di sini, solat jenazah tidak ada rokok tetapi memiliki 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu takbir ketika kita melafazkan, kita menggerakkan hati kita untuk berniat solat jenazah. Baik, yang keempat, membaca suratul Fatihah setelah takbir yang pertama. Takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram, tak ada doa iftitah maksudnya.
tidak ada doa iftitah, terus membaca Fatihah pada takbiratul ihram yang pertama. Yang kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Selesai baca Fatihah, angkat takbir yang kedua, dan pada takbir yang kedua ialah sunat membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keenam, mendoakan kepada jenazah selepas takbir ketiga dan keempat. Doa keampunan kepada jenazah tersebut pada takbir yang ketiga dan pada takbir yang keempat. Ataupun kita baca doa tersebut pada takbir yang ketiga, takbir yang keempat kita diam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, yang ketujuhnya adalah memberi salam dengan memalingkan muka ke kanan kemudian ke kiri. Mana salam yang pertama dan salam yang kedua. Seperti mana kita bagi salam dalam sembahyang fardu kita, sembahyang sunat kita. Tapi sembahyang bagi salam ke dalam keadaan kita duduk tahiyat akhir. Ini kita dalam keadaan kita berdiri. Sembahyang jenazah dalam keadaan berdiri. Itulah rukun-rukun solat jenazah. Dan insya-Allah saya mengharapkan para pelajar untuk menyalin, membuat nota tentang rukun-rukun solat jenazah ini. Buat nota 1 sehingga 7 ni tadi yang kita baca, dan insya-Allah kita akan belajar satu persatu bagaimana untuk melaksanakan solat jenazah tersebut insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini, khususnya pelajaran ibadah tahun 5, rukun solat jenazah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.